Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengurusa pengacara majlis hormati Puan Rusniwati Mansur, khususnya hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dipenuhi. Kita dapat bersama-sama di pagi ini. Sekarang kita berada di dalam keadaan sedih, masih bersedih. Sahabat-sahabat kita di Palestin ditindas, dibom, dibakar, macam-macam. Ya. Jadi banyak sokongan-sokongan daripada musuh-musuh Allah. Sedangkan umat Islam sekarang ramai, tetapi mungkin kurang satu. Kita berada di jauh, nak bantu, tak mampu. Maka alhamdulillah pemerintahan kita, kalau tak ada apa-apa pun, kita kena ada sikap kebersamaan. Kerana kita adalah saudara seagama. Maka yang kita mampu ialah kita berdoa dan membantu dengan memberi sumbangan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang ada autoriti. Kerana dalam kita kesusahan macam ni, kita nak bantu seikhlas mungkin. Ada juga perompak-perompak, perompak-perompak yang tidak berhati perut, mengambil peluang untuk scam. Maka sumbangan kita tak sampai. Ada je. Macam dululah negara kita di pantai timur, di Selangor, mana yang kena mangsa banjir, ada datang nak bantu buat rumah, nak betulkan rumah, tapi lagi besar belanja. Ya, macam dia ambil peluang macam-macam scammer. Inilah yang berlaku hari ini. Jadi hari ini saya nak mengajak, saya ingat satu pesanan Tuan Guru Haji Daud yang mengajar kitab tasawuf di Masjid Kampung Baru. Dia kata, tuan-tuan dan perempuan, jadilah budaya kita budaya kopiah. Jangan jadi budaya songkok. Dia punya perumpamaan senang. Bukan menyentuh mana-mana politik. Maksudnya, dia kata cuba perhatikan kopiah. Kopiah ni putih. Apabila kotor, kita boleh basuh. Maknanya dia hilang kekotoran itu, bersih semula. Kita pakai lama, nampak kotor, kita basuh lagi. Begitulah. Sentiasa boleh basuh dan dia menerima penyucian itu, makna kita suci. Tapi sebaliknya, songkok makin lama makin kotor, makin lama makin kotor. Dan dia tak menerima basuhan. Kalau kita basuh, bahkan rosak. Jadi, jadikan diri kita seperti kopiah yang putih. Ya. Maknanya, kita boleh menerima teguran. Dan kita sentiasa ingin menyucikan diri kita. Kita buat dosa. Ibaratkan kotoran itu, kita ada dosa. Kita bertaubat. Ya. Kita bersihkan diri kita. Dan kita menerima teguran. Maknanya sifat mahmudah tu, apabila kita menyucikan, makna kita masukkan sifat mahmudah.
Dan kita bersedia untuk mengeluarkan dalam diri kita sifat madmumah. Kekotoran itulah dikatakan madmumah. Ya. Dua contoh cantik, dia buat contoh. Orang lama-lama, tuan guru lama, dia berpengalaman. Dia punya contoh cukup sebenar. Dia tak perlu contoh yang tinggi-tinggi. Kita mudah nampak. Ya? Ya, kita boleh faham. Contoh macam ni. Dia lama-lama kita tengok pun tak seronok. Kalau makin kotor-kotor pasal dia nampak. Dia sompok ni kita tak nampak. Satu perkotoran kita tak nampak. Makin hitam. Pasal dia warna dia memang warna hitam. Jadi warna hitam, perkotoran itu warna hitam. Jadi masalah orang kata jadi matching. Maknanya memang sesuai. Dia suka. Kalau diri kita orang yang baik, kan dia apabila kita berkawan dengan orang yang tak baik, kita nak bercakap apa? Kita berjumpa. Kita berjumpa, kita nak bercakap tentang akhirat. Kita tak seronok. Pasal itu dia sebut kebahagiaan dalam hadis Rasul kata 4 perkara dalam kebahagiaan. Yang pertama ialah arba'un min sa'adati mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa sunnatuhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladi. 4 perkara yang boleh menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga ialah pertama isteri yang baik. Isteri yang baik. Dia letak isteri yang baik. Seorang perempuan ni dia ladang. Kalau tanah itu baik, insya-Allah dia akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi kalau tak dijaga tanah itu, kita tanam adanya tak diracunnya, tak dibajanya, maka dia menghasilkan hasil yang tidak berkualiti. Itu hebat orang perempuan. Pasal itu disebut perhiasan yang baik ialah wanita yang salihah. Dalam masa yang sama, maksudnya orang lelaki juga kena bersedia untuk jadi orang baik. Jangan letak orang perempuan ni yang baik. Sebelah pihak tak balance, tak adil lah. Kita nak tengok orang lelaki nak tengok isterinya baik, tapi suaminya tak baik. Jadi menjadi tekanan kepada perempuan. Pasal tu orang perempuan, kalau suami meninggal, dia takut nak kahwin. Takut orang yang baru ini tak boleh menerima anak-anak. Dia rela berkorban walaupun susah untuk anak pun sanggup membesarkan anak. Orang lelaki tak. Orang lelaki tak boleh percaya. Dia 3 hari je nangis. 3 hari meleleh air mata. Masuk air keempat, meleleh air liur. Ya, dia mandang macam ni. Ada harapan. Cerah masa depan. Itu orang lelaki. Ya, itu yang pertama. Wanita yang baik. Yang kedua, anak-anak yang baik. Kita melahirkan anak yang baik. Bukan anak-anak yang ramai. Jadi, kena juga orang lelaki. Ini kita lah kena. Orang lelaki jangan nak pulun bagi anak ramai. Ya. Allah dah atur lah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Allah aturkan supaya orang perempuan itu sihat. Maka hendaklah kamu menyusukan anak itu genap cukup 2 tahun. Barulah memikirkan anak yang seterusnya. Setiap 2 tahun baru memikirkan yang seterusnya. Barulah isteri kita sihat dan anak kita sihat kerana cukup penyusuan, kemudian cukup kasih sayang. Kasih sayang sebelum dapat adik yang baru. Sempurna. Rasulullah walaupun dia kahwin lewat dengan Siti Khadijah, tapi betul-betul Rasulullah ikut
ikut apa tu Quran. Sedangkan Khadijah umur tu dah umur 40. Tapi betul-betul dia ikut 2 tahun baru dapat yang lain, 2 tahun baru dapat yang lain. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan yang baik. Kawan yang baik. Ini kawan-kawan baik. Ya. Barulah bahagia. Kalau kawan-kawan kita yang tak baik, dia akan mengajak kita semakin lalai dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita dah kahwin, apalah kau takut bini. Dia mengeteh. Tak peduli soal anak. Walaupun sibuk cari duit, tapi kalau hidup kaya macam mana pun, saya ada jumpa. Itu boleh duduk nak nafsu. Rumah satu bilik ada apa? Ada apa ni? Bilik air masuk mana nafsi-nafsi. Tidak ada ukhuwah. Anak apa dengan ibu bapa dengan anak-anak. Maka hubungan makin jauh. Ya. Itu. Dan yang keempat ialah paskin bahawa rezeki pada negeri maknanya rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Jadi berbalik kepada yang pertama tadi saya sentuh, kita kena sentiasa menerima teguran. Kita kena sentiasa bersedia untuk jadi orang baik. Jadilah sebagai budaya kupiah. Dan jauhkan diri kita daripada budaya membudayakan diri kita ibaratkan seperti songkok yang tidak menerima teguran, yang sentiasa menerima keburukan. Maknanya makin kotor ibaratkan ada tambah topak je ni dosa. Yang sebelum ni pun tak dibuang pasal dia tak menerima, tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Kalau kita nak bersihkan, jadi pelik kau pasal songkok. Jadi budaya dia tu dia tak boleh terima teguran. Dia tak boleh jadikan dia tu baik pasal dia akan rosak. Dia tu memang macam tu. Dia tak sama dengan budaya. Songkok mana dia sentiasa menerima dan dia tak boleh menerima kekotoran. Nampak kotor? Kita buat usaha, kita bersih. Itulah diri kita dalam kita mengharungi kehidupan yang bersifat sementara ini. Jadi saya buka perbincangan apa-apa persoalan. Mungkin ada soalan apa-apa. Wallahu a'lam. Okey, para jemaah yang ada sebarang masalah ataupun perlu dapat huraian daripada Al-Fadil, Imam, teruskan. Sila para jemaah. Dah. Soalan ni terbuka lah, bukan khusus apa yang Ustaz syarahkan tadi. Mungkin ada soalan lain, silakan. Kalau ada. Ada. Tak ada. Nak minum tak? Nak minum, okey. Ini tak ada soalan ke para jemaah? Silakan. Saya hari ni panjang hari masa. Nasib baik lah. Patutnya kena ceramah kuliah untuk Imam Bilal. Tapi lambat pukul 9.30. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, selemah-lemah iman kita, macam mana kita nak membantu Palestin tu? Contoh selain daripada doa, kita tak mampu nak pergi berjihad ke sana kan Ustaz? Ya, siapa mampu jauh nak pergi pun bahaya. Pakai tenaga kan. Bukannya semua boleh masuk. Hanya NGO yang
yang dah biasa orang dah dikenali, makna orang kata ada authority yang biasa buat yang besar lah. Kalau baru nak tubuh NGO, jangan harap kita tak ada pengalaman kan. Yang kita nampak melalui umpamanya dari kerajaan ataupun pertubuhan besar, kita tengok itulah makna kita boleh bagi sumbangan ada. Yang kita dah kena pastikan betul-betul lah tu sumbangan tu yang kita mampunya, pasal kita perlu kepada sumbangan mungkin pakaiannya, untuk pakaian, makanan kan. Dan juga mungkin juga senjata ke apa untuk menghadapi musuh-musuh amas. Jadi perlu pada semua itu yang kita mampunya. Lepas tu yang paling senang doa lah. InsyaAllah tu semalam di Masjid Gara pun kita ada buat doa kunut. Saya jadi imam semalam. Ramai yang turun memberi sokongan. Alhamdulillah. Itu yang kita nampaknya, yang kita boleh cuma pastikan bahawa sumbangan kita itu sampai mana maksudnya pada NGO ataupun yang ditubuh oleh kerajaan ke apa ke. Pastikan bahawa bukan scammer lah kan. Sekarang ni banyak mungkin ada. Itulah yang kita mampunya. InsyaAllah semoga niat kita ikhlas tu sampailah. Dan doa ramai ni InsyaAllah dia akan Allah makbulkan insyaAllah. Kita bulatkan hati kita. Ya. Ada lagi? Okey, silakan. Kalau ada soalan lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ana nak tanya, kita nak baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali, kita kena mula dengan bismillah kan? Kita baca bismillah, lepas tu kita baca surah kan? Lepas tu kalau untuk baca ayat kursi pula, kalau nak baca berulang-ulang tu kena bismillah tak? Dia bismillah ni untuk awal surah. Awal surah, kalau bukan awal surah tak perlu kita baca bismillah. Kita baca a'udzubillah. A'udzubillah. Cuma kalau permulaan tu kita baru start tu bolehlah kita baca bismillah. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Ulangan tu tak payah dah. Tak payah kita baca bismillah lagi pasal dia bukan awal surah. Ini sama juga orang bertadarus. Kita nak mula katalah juzuk 2 katalah. Jadi permulaan baca tu, bacalah. Orang mula-mula tu a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu yang sambung-sambung tu tak payah dah. Pasal dia bukan awal surah. Lepas tu kita bersambung. Kan? Bukan baru mula. Kita ulang banyak kali pun tak payah baca lah. Tak payah. Cuma ulang baca je lah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, kalau kita manusia ni kita banyak dosa kan, kadang-kadang dosa besar kita pernah buat. Jadi kalau solat sunat taubat tu, kita macam kalau untuk satu sunat taubat tu kita boleh niatkan untuk semua dosa-dosa kita ataupun kita kena untuk setiap dosa tu kita kena buat solat sunat taubat? Ya. Okey. Apabila kita melakukan dosa besar. Dosa besar ni dia kena cara dia makna kita kena taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Dia ada tiga syarat. Satu, menyesal di atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita terus meninggalkan dosa itu, makna kita tak buat dah. Dan yang ketiga, kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Lepas
tu disusuli dengan solat taubat, ya. Macam istighfar, ya. Dalam tu ada istighfar. Tapi kalau dosa kecil, ya hanya memadai dengan istighfar ataupun kita buat apa-apa saja pahala sunat, Allah akan hapuskan. Contoh, kita ambil wudu, kita beristighfar, Allah ampunkan dosa yang kecil tu. Tapi dosa yang besar kena ada 3 syarat tu. Dia panggil ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Dia kena bertaubat nasuha. Itulah caranya. Jelas Jelas Ustaz. Terima kasih. Sila ada soalan lain berkaitan dengan solat ke apa ke, boleh ajukan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tentang solat taubat tu, kan di hujung ada tahiyat akhir, sujud akhir. Betul kan? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Tadi sembahyang solat taubat. Solat sunat taubat. Kalau kita buat sendiri, bolehlah kita baca yang tu. Kalau jadi imam, kalau jadi imam dia tak bolehlah kita buat panjang sangat. Pasal apa yang Rasulullah sebut, imam itu dia kena tengok makmum. Apakah ayat yang afdal kita baca di rakaat pertama dan rakaat kedua? Sebenarnya tak ada ditentukan surah apa-apa untuk solat taubat. Cuma kebiasaan surah-surah yang dibaca itu, kalau kita kata surah yang mengenai taubat lah. Katalah contoh, biasa surah taubat ada membaca وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ataupun وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ini susah pula nak cari surah yang kita bukan orang semua mampu menghafal. Itu surah Furqan, akhir surah Furqan. Kalau Panjanglah ayatnya Ustaz. Panjang, susah pula. Bacalah surah apa-apa. Tak apakah? Katalah kita baca surah apa-apa pun tak kisah. Lepas habis tu, kita buatlah istighfar ke ataupun kita sebagaimana Ayat yang tak baca surah apa? Dia tak ada tentukan surah apa. Lepas kita solat tu kita bermunajat sebagaimana dianjurkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Disebut Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala nari jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب. Itu boleh juga. Ataupun kalau tak ingat tu baca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Di samping kita mengenalkan dosa-dosa kita. Alah apa saja kita berzikir atau sebut nama Allah tak apa. Sebut nama Allah tapi kita ingatkan dosa kita. Allah, 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 ya Allah.
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Samping kita ingat dosa-dosa kita lakukan, insya-Allah. Sambil kita sebut nama Allah, ingatkan dosa kita. Pasal Allah yang mengampunkan dosa kita. Banyak mana pun dosa dengan Allah, Allah ampun. Dan kalau dosa dengan manusia, kita kena minta maaf. Pasal manusia bukan semua pemaaf. Allah senang. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, kita pun boleh bacakan penghulu istighfar tu kan. Ada yang kata masa kita dah habis tu, kita baca 3 kali lah penghulu istighfar tu. Masa buat sembahyang taubat tu lah. Boleh. Jadi insya-Allah lah. Okey, ada lagi soalan? Masa ada lagi mungkin 1 soalan lagi ke atau 2 soalan yang berkaitan dengan solat atau apa saja ada masalah kekeliruan. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit tentang sembahyang qasar kalau kita bermusafir, kemudian tu kita berhenti di masjid. Qasar tu di masjid kan kita ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Di antara dua tu kita boleh combine ataupun yang afdal yang mana Ustaz? Minta pencerahan. Terima kasih Ustaz. Masuk masjid, apabila kita masuk masjid, pada dalam hadis, idza dakhala al-masjid falyarka' raka'atain. Apabila kamu memasuki masjid, hendaklah kamu menyempurnakan 2 rakaat. Yang tu khusus untuk masuk masjid kerana solat tahiyatul masjid itu adalah sebagai kita bagi salam. Kita bagi salam masuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maksudnya masa tu adalah mana kita tak terikat masa-masa. Kecuali kita naik kenderaan lain, kita naik bas ke apa ke yang terikat. Maknanya kita naik kenderaan awam, hanya diberi masa untuk solat jamak qasar je yang sempat. Yang tu tak perlulah. Di masjid pasal kita boleh gantikan lain. Mana kalau tak sempat tahiyatul masjid, kita boleh ganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tak sempatnya, maknanya kalau tak sempat kita ganti dengan subhanallah, ataupun kita masuk kejap tak ada wuduk ke kan, kita tak ada wuduk, kita boleh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Bacaan tu sama dengan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita tengok kelebihan tu, lebih solat tahiyatul masjid lah. Maknanya kalau ada masa, kita musafir, kita yang sendiri, bukan kita naik kenderaan awam, kita buat tahiyatul masjid dulu, kemudian barulah kita buat solat jamak qasar. Jamak qasar. Okey, Ilhan. Terima kasih Ustaz. Jelas. Okey. Kalau dah tak ada soalan, kita tutup je kuliah Ustaz ya. Okey. Ustaz pun ada urusan ke pagi ni? Hari ni pukul 9.30 kena jadi penceramah atau untuk khusus Imam Bilal. Oh, di masjid lah.
di Mawib untuk Oh. student Mawib, staff Mawib. Bonda. Sebelum tutup nak tanya satu lagi. Ya. Ustaz, Silakan. Taranum ada berapa Ustaz? Taranum ataupun lagu, kalau sebut lagu ni umum kan, lagu Nana Sayang lah, Nuh Ustaz. Tapi sebut taranum tu makna lagu untuk Quran. Ya. Ada 7 lagu semua. Satu nak bagi Bayati, lagu pokok ada 7. Bayati, Hijaz, Nahwan, Soba, Ras, Sikah dan Jaharka. Dia boleh pecah sampai level 12. Kurdi, Mesir Ras, apa tu, banyak lagi. Apa tu, Iraqi, ada lagi. Tapi yang pokok ada 7. Okey ya? Ustaz mengajar Taranum ke? Ada, saya mengajar dekat Masjid Wilayah. Hari malam Isnin Jauh. dan Selasa. Pukul 8 sampai pukul 10 malam. InsyaAllah. Boleh Mira datang KL. Ustaz ada buat online ke tak? InsyaAllah. Online tu tak ada lagi pasal tak ada orang minta. Nanti Gemana Iman kot ada nak buat kelas Taranum, bolehlah jumpa Ustaz. Kalau ada orang minta, ada. Boleh lah. InsyaAllah. Setuju Bonda, setuju. InsyaAllah. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita boleh panggil Ustaz. Online tu ada juga, tapi pesenang umpamanya anak dia nak masuk tilawah je, adalah dia minta. Online betul kan nak pergi susah. Gitu je lah. Ustaz, saya cuma tahu Taranum, Kurdi, Bayati, Nahwan, itu je lah. Ras tu sikit-sikit gitulah. Basic-basic je Ustaz. Tapi seronok nak belajar. Tak baca, insyaAllah. Taranum. Boleh tu, bakat dia tu. Kena asah. InsyaAllah doakan. Okay. Mungkin soalan terakhir ni Puan Salkiah yang selalu suka angkat tangan ni. Silakan Puan Salkiah ataupun terangkat. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak rumah tanya, kalau nafas pendek, kita boleh masuk kat Taranum yang mana tu, nafas pendek? Dia gini, nafas tu masing-masing, tapi kita boleh usahakan bagi nafas panjang. Punca nafas pendek saya sebut je, punca nafas pendek. Satu, faktor usia. Yang kedua, pemakanan. Pemakanan kita ni jenis berminyak semua. Mana tak ada minyak, makanan orang Melayu. Nasi minyak, nasi goreng, mi goreng, masak lemak, masak kari, semua ada minyak lah. Jadi benda-benda itu yang boleh menyebabkan cepatnya ada laku lendir yang boleh menghalang peti suara kita. Maka kita kena ubah. Lepas tu kita minum ais pula. Minum ais, itu yang cepat. Nak bersihkan suara kita jadi tak licin. Jadi kita kena tukar. Pemakanan kita nak ubah susah memang pemakanan kita. Mana ketukar kepada minum ais kepada air suam. Maknanya lazimkan air suam ataupun air panas. Dan kurangkan ais. Macam di sinki rumah kita kan. Kita letak lombok sisa-sisa makanan. Lepas tu ada ketul-ketul ais, semua sumbat. Macam mana kita nak bagi lancar? Kita tuang air panas. Kita tuang, letakkan garam kan. Suara kita macam tu lah. Sekala bersihkan dengan lemon ke ataupun air panas ataupun tak kira air limau ke apa ke yang boleh melancarkan suara. Dan untuk nafas panjang tu, satu lagi kena ada latihan. Latihan, kita cuba baca, kita tahan nafas, kemudian kita berjalan. Sejauh yang mampu. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kita boleh tahan.
Maknanya nafas kita makin panjang, makin panjang. Itu dia punya latihan. Ada lagi. Ni tak boleh tunjuk nak tunjuk macam mana. Dia ada senaman yang khusus, dia panggil senaman harimau, bukan cakau rimau. Biasanya kalau khusus Taranum, saya akan tunjuklah khusus senaman tu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Ustaz, kita tutup dulu kuliah pagi ini. InsyaAllah mungkin ada masa untuk Ustaz bersedia untuk program Ustaz. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Imam Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang telah pun bersama kita di kuliah subuh bagi memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya dengan doa-doa yang telah kita telah dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz, diaminkan oleh para jemaah. Mudah-mudahan dimakbulkan insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah, dan kita ambilkanlah ibrah panduan dalam mengharungi kehidupan kita pada ketika ini. Dan juga diingatkan tadi tentang kita teruslah berdoa dan untuk kesejahteraan, keselamatan rakyat Palestin di Masjid Al-Aqsa. Dan juga bila kita nak menderma tu pastikan kita derma melalui saluran ataupun autoriti yang betul supaya derma kita tu sampai kepada rakyat Palestin, kerana ada yang ambil kesempatan daripada perkara ini insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gabungan Iman dan juga para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Jadi kita teruslah bersyukur dengan apa yang kita ada, redalah dengan apa yang kita tiada. InsyaAllah ketenangan pasti dirasa. Mudah-mudahan Allah hadirkan sinar kebahagiaan untuk kita semua. Dan pihak Gabungan Iman juga ingin mewar-warkan tentang program lawatan mahabbah bersama ke pondok Ustaz Dr. Ashraf Syuarin, iaitu pondok motivasi Hamlatul Quran di Tanjung Karang. Jadi yang berminat untuk menyertainya, silalah rujuk kepada WhatsApp group untuk maklumat lanjut tentang program bagi menyantuni anak-anak tahfiz di pondok tersebut insya-Allah pada 3 hari bulan 11 2023. Jadi masih ada lagi masa untuk para jemaah menyertainya insya-Allah. Sila lihat montaj sementara tentang program itu. Sahabat Nabi SAW ni, dia minta Nabi nasihatkan dia sebab dia ada hati dia keras, tak boleh terima nasihat. Nabi kata, pergilah usah kepada yatim, dia akan melembutkan hati dia. Ya. Usah Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz belum keluar lagi Ustaz. Baca dulu tasbih kafarah dengan surah Al-As. Boleh? Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.